Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Baik. Jadi insya-Allah pada malam yang berbahagia ini, insya-Allah kita telah pun berada di siri yang ketiga. Siri yang ketiga bicara sejarah, uh, yang kita membicarakan tentang keagungan Melaka. Cuma malam ni kita akan kita akan sentuh tentang detik-detik kejatuhan Kota Melaka dan apa faktor-faktor yang menyebabkan Kota Melaka ini jatuh ke tangan Portugis. Sebab sebelum ni siri yang pertama dan siri yang kedua kita telah pun sentuh tentang kehebatan, tentang teknologi, tentang institusi persenjataan Kota Melaka. Jadi insya-Allah kita akan bincangkan pula pada malam ini detik-detik kejatuhan Kota Melaka dan faktor-faktor yang mendorong kepadanya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mula, nampak ke slide ini? Boleh minta respon sedikit? Nampak. Nampak Ya. Baik. Mana? Alright. Ini siri yang ketiga lah. Baik. Okey, jadi kita hari itu kita telah pun berhenti di sebelum ni kita bicara tentang kapal-kapal lah, tentang kapal-kapal Kota Melaka Medan Berahi, lepas tu ada Jong, ada lancaran dan sebagainya. Jadi kita beralih kepada tempaan logam. Jadi Melaka ini bila kita sebut tentang Melaka ataupun mana-mana kerajaan yang wujud di alam Melayu pada ketika itu, logam menjadi salah satu sumber lah yang menjadi pelbagai fungsi dan kegunaan logam. Jadi antaranya tempaan logam ni dibuatnya logam itu sebagai keris, iaitu keris ni senjata yang diikat di pinggang lah. Jadi kalau nak bahas lebih mendalam tentang keris ni, dia punya adat macam mana nak pegang keris, bila mana keris terhunus tu apa maksud dia, keris di pinggang apa maksud dia, keris dipegang di bahagian tengah ada maksud dia. Jadi dia kena tanya ada lebih pakar bab tu. Jadi keris ni antara salah satu senjata logam yang ditempur pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Jadi di rata-rata rakyat Melaka sendiri pun ada keris, terselit keris di pinggang. Dia bukan sekadar senjata, tapi dia sebagai simbolik kepada adat yang dipegang oleh masyarakat Melayu pada ketika itu. Jadi kalau sekarang ni kalau kita pakai keris tu di pinggang, dia sebenarnya tak jadi masalah sebab kita pakai tu bukan atas dasar niat sebagai senjata. Kita sebagai pakai itu sebagai adat warisan kita lah. Pakai tanjak, tengkolok, berbusana Melayu. Jadi zaman sekarang ni nak tengok pun orang Melayu ni berpakaian lengkap waktu kahwinnya lah. Waktu kahwin pakai keris, tengkolok dan berbusana. Waktu biasa-biasa ni jarang lah nak tengok orang naik train, naik LRT pakai. Tapi ada seorang kenalan Ana di Facebook, Ustaz apa nama dia? Tak ingat nama dia. Tapi dia memang rap. Dia ada one of writer dekat The Patriots lah. Dia memang pergi naik train, naik LRT pakai busana Melayu lengkap lah. Pakai tanjak dia, pakai seputar. Seputar ni dia macam pakaian di atas kepala juga. Tapi lebih kepada masyarakat Melayu kampung yang pakai seputar tu. Banyak orang Kelantan pakai. Dia pakai tu dalam train. Dia respect dia. Dengan terselit keris. Dalam masa yang sama nampak segak, nampak dia punya aura Melayu tu Lepas tu antara senjata seterusnya ialah pedang pedang. Jadi pejuang Melayu Melaka bila melawan ataupun menentang penjajah musuh dan sebagainya, dia bersenjatakan pedang juga sambil menunggang gajah. Jadi pedang ni bukan sekadar famous di barat sajalah. Rata-rata tamadun yang ada di seluruh dunia pada ketika ini
mempunyai pedang sebagai senjata mereka. Dan dikatakan pada waktu era Kedah Tua, dijumpai Kedah Tua antara, kalau untuk pengetahuan Tom, Kedah Tua adalah tempaan logam yang paling bermutu di dunia sebelum abad ketiga, iaitu waktu dia sezaman dengan Empire Rome dan sebagainya lah di kerajaan Kedah Tua. Tapi dia tak banyak manuskrip yang membicarakan tentang Kedah Tua dan masih lagi menjadi kajian lah di Kedah Tua. Dan Kedah Tua pada ketika itu dia tak dipanggil Kedah. Orang Arab, dalam catatan orang Arab, contohnya dalam catatan Mas'udi, dalam catatan Mas'udi disebut Kalah. Dia sebut Kalah. Dalam catatan Ibn Battutah pun disebut negeri Kedah tu sebagai Kalah. Jadi di Kalah ini menjadi tempat logam-logam itu dilebur, lepas tu dibuat pelbagai fungsi, dibuat wang, dibuat pedang. Jadi pedang yang dibuat oleh Kalah ini salah satu pedang yang sangat-sangat bernilai di dunia ketika itu, dan pedang-pedang yang sangat diimpikan oleh raja-raja di dunia ketika itu. Jadi dicatatkan juga pada waktu itu, pada dalam era abad ke-7, abad ke-7 tu, dalam kalau tahun Islam Masihi kita tolak 600 tahun, jadinya dalam 100 lebih Hijrah. Pada ketika itu kalau kita tengok dalam garis masa sejarah, ia berada pada zaman Muawiyah, zaman pemerintahan Bani Umayyah. Jadi ada juga orang-orang Arab yang telah sampai ke Kepulauan Melayu pada ketika itu atas faktor untuk berdagang, untuk menjalankan perdagangan, bertukar-tukar barang dan sebagainya. Jadi di situlah disebutkan pedang ini pembuatannya di Kalah itu antara sangat-sangat bernilai. Baik. Jadi ada juga tempat logam yang lain seperti lembing dan juga tombak. Tombak ni galah yang ada senjata tajam lah di hujungnya tu. Lepas tu ada juga perisai, ada juga anak panah. Anak panah ni hujungnya memang kita guna besi lah. Kecuali kalau ada juga certain anak panah yang menggunakan kayu yang diukir tajam pada hujungnya. Lepas tu senjata api, senjata api juga dibuat daripada besi dan tembaga. Jadi senjata api ni dulu pusat pembuatannya sekali dengan meriam di Pahang, pusat pembuatannya. Pahang juga terkenal dengan emas di negeri Pahang. Lepas tu mata wang diperbuat daripada timah. Dicatatkan nama Sultan pada shilling tersebut dan tulisan campuran Melayu dan juga Arab. Jadi mata wang ini juga hasil daripada tempaan logam pada ketika itu. Baik, ini contoh duit-duit logam pada zaman Kesultanan Melaka. Kalau antum boleh tengok gambar yang first ni tulis Muzaffar, Sultan Muzaffar Shah. Yang lain-lain tu tak jelas sangat. Jadi boleh katakan pada zaman itu telah menggunakan sistem wang. Tak ada guna sistem butter dah. Sistem wang dah jadi satu sistem kewangan dalam pada era Kesultanan Melaka. Baik. Lepas tu teknologi ketenteraan pula. Kita pergi kepada teknologi ketenteraan. Jadi Angkatan Tentera Melaka ni, dia kalau apa yang digambarkan oleh persepsi negatif oleh orang-orang lain yang tak tahu tentang Melayu Melaka ni, dia kata askar Melayu Melaka ni tak pakai baju lah, tak ada senjata yang lengkap, lepas tu main panah, main busur dengan lembingnya kan. Jadi itu diperkatakan oleh mereka yang tidak membaca dan tidak mengkaji sejarah. Tapi bila kita ni untuk kalian yang telah mendalami bicara sejarah pada malam ini, kalian perlu tahu bahawa Angkatan Tentera Melaka itu lengkap bersenjata. Pada atas kepala sampai ke ujung kaki ada perisai, ada anak panah, ada busur, ada senapang, ada pemuras dan sebagainya. Terus Melaka juga memiliki pertahanan yang kukuh, ada kubu-kubu, ada parit serta jerangkap samar yang dipasang. Jadi dekat banyaklah ada kubu-kubu di kota-kota Melaka di luar itu. Lepas tu ada juga parit-parit yang digali serta jerangkap samar. Jerangkap samar ni biasanya di kota Melaka itu dia tanam racun-racun ataupun jerangkap samar dibuat di sekitar pantai-pantai untuk mengelakkan askar Portugis masuk ke dalam kota Melaka. Lepas tu antara strategi perang yang digunakan Melaka ada Melaka juga gunakan teknik risikan dan penyamaran. Jadi teknik risikan dan penyamaran ni sebagai contoh ada daripada askar-askar Melayu Melaka yang bila Melaka ni dia sebagai satu kota, jadi banyak dia kawasan dia padat, ada rumah-rumah. Jadi rumah-rumah itu digunakan
untuk askar-askar Melayu Melaka ni merisik tengok kekuatan Portugis ni macam mana, berapa ramai kekuatan dia orang dan sebagainya. Lepas tu ada juga menggunakan strategi isyarat dalam peperangan. Lepas tu strategi mengalihkan pergerakan musuh. Pergerakan musuh ni biasanya tentera Melaka ni bila main dalam kota dia macam perang gerila dalam kota lah istilah dia. Jadi mengalihkan pergerakan musuh ni banyak kumpulan-kumpulan askar Melaka ini dia tarik perhatian sebahagian pada anggota Portugis, tarik anggota ni untuk mengelirukan mereka. Lepas tu ada juga teknik pengunduran yang pantas. Ini salah satu teknik yang digeruni oleh Portugis lah. Sebab apa, bila Portugis ada dalam catatan mereka katakan bila mana mereka masuk ke dalam kota Portugis untuk menyerang, askar Melayu Melaka ni menyerang Portugis dengan begitu pantas. Lepas serang, askar Portugis ni tak dapat nak detect dari mana arah serangan tersebut. Nak kata bila askar Melayu Melaka attack mereka tu, mereka berundur dengan sangat pantas dan pandangan tak dapat tangkap di mana mereka berada. Lepas tu ada juga digunakan strategi membakar perahu. Ini adalah cerita lah sesi lepas. Jangan anda tengok. Strategi, ini strategi membakar perahu. Jadi perahu berapi ini adalah salah satu senjata yang digunakan oleh Melaka. Mereka bakar perahu itu yang mana diisi dengan kayu ataupun bahan-bahan yang mudah terbakar, dan mereka tolak ke arah kapal-kapal Portugis yang berlabuh di luar pantai Kota Melaka. Jadi bila mana perahu-perahu berapi ni yang penuh dengan api, marak, kena kepada kapal-kapal Portugis itu, jadi menyebabkan kerosakan yang besar kepada kapal-kapal mereka. Ini adalah salah satu senjata yang digeruni lah. Ini juga strategi yang digunakan oleh Melaka dalam menangani serangan Portugis pada ketika itu. Lepas tu ada juga menggunakan strategi amukan gajah. Ini antara salah satu yang ada keunikan kerajaan-kerajaan yang ada di Asia ni lah. Sebab Asia ni memang terkenal dengan gajah, dan gajah ni juga menjadi salah satu haiwan yang sangat-sangat familiar, dibela dalam kerajaan Melayu Melaka, kerajaan-kerajaan Melayu yang lain. Gajah memang familiar dengan kita. Kuda, haiwan-haiwan lain tu memang tak diguna, jarang sangat untuk ditemui di Melaka, sebab gajah ni habitat dia berada di sini. Sebab itulah Melaka memanfaatkan gajah ini untuk menyerang askar-askar Portugis. Jadi banyaklah gajah-gajah yang digunakan, dan ada juga dicatatkan gajah ini juga dinaiki oleh Sultan Mahmud pada ketika itu, dan dilihat oleh askar-askar Melaka. Jadi bila mana berdepan dengan amukan gajah ni, memang tak boleh nak buat main lah. Gajah ni saiz dia 3 kali ganda, 4 kali ganda lebih daripada manusia, dan dia juga tinggi. Lepas tu itu antara dia punya kelebihan gajah ni. Baik. Lepas tu pasukan Angkatan Tentera Melaka. Angkatan Tentera Melaka itu sendiri terbahagi kepada beberapa pasukan. Yang pertama ialah pasukan penyerang hendap, iaitu Skuad Komando. Skuad Komando lah, itu kita punya bahasa sekarang ni. Jadi pasukan penyerang hendap ni macam dia gunakan strategi teknik pengunduran yang pantas tu. Dia serang, lepas tu dia menyorok. Jadi dia akan mengelirukan di mana askar-askar Melaka berada ni. Mereka serang kita tapi kita tak nampak. Jadi ini kelebihan yang ada dalam skuad komando. Lepas tu ada juga pasukan tentera elit. Pasukan tentera elit ni biasanya kita panggil macam pembesar-pembesar, pahlawan-pahlawan Melaka lah. Macam level-level Hang Tuah, Hang Jebat dan sebagainya, yang agresif dalam menyerang. Lepas tu sangat memiliki keupayaan hebat, memiliki teknik mempertahankan diri, silat yang baik dan sebagainya. Lepas tu ada juga pasukan tentera bergajah. Ini yang disebutkan tadi lah, pasukan yang mengawal gajah. Jadi bila sebut tentang gajah ni, sebenarnya dalam ilmu-ilmu Melayu yang lepas ataupun ilmu-ilmu Melayu yang dulu-dulu ni memang sangat-sangat ditekankan tentang cara-cara mengawal gajah, cara-cara menaiki gajah, cara-cara, maksudnya mereka berinteraksi dengan gajah tu sebagai satu haiwan yang boleh dimanfaatkan. Jadi tapi sekarang ilmu-ilmu tu sebahagian orang saja yang memiliki dan tak semua. Jadi banyak ilmu-ilmu Melayu yang dah kita kata boleh kata pupus, boleh kata ditelan zaman, tapi sebenarnya
sangat-sangat efektif dalam kita berinteraksi dengan sumber-sumber yang ada di sekitar kita. Lepas tu ada juga pasukan skuad artileri. Skuad artileri ni kita memang kaitkan dengan senjata-senjata berat lah, seperti meriam kecil macam lela rentaka dan sebagainya. Mereka yang mengawal meriam-meriam ini dipanggil sebagai skuad artileri. Ini antara pasukan-pasukan yang ada dalam Angkatan Tentera Melaka. Bukan kata bila Portugis serang, Melaka serbu ramai-ramai ke pantai, kena bunuh, kena tembak dengan Portugis. Itu mengarutlah. Ada pasukan-pasukan strategi yang dirangka oleh Angkatan Tentera Melaka. Baik. Ini gambaran pertahanan Kota Melaka lah. Dia dalam sedutan dalam satu filem filem Thailand tak silap. Tapi Ana tak pasti dia punya tajuk, jadi antum boleh cari balik lah. Jadi kalau kita nak tengok negara-negara luar ni selain Malaysia ni banyak menghasilkan filem-filem yang berkaitan dengan kehebatan, keagungan empire Melayu pada ketika itu. Tapi Malaysia sekarang ni banyak filem-filem yang tak mencerminkan seakan-akan seperti ini. Kita boleh jumpalah sebuah dua filem yang ada macam Hikayat Merom Mahawangsa dan sebagainya, tapi kita perlu lagi untuk buat filem-filem ini. Penghasil industri filem perlu lagi giat menjalankan buat filem-filem ni, sebab kita nak sedarkan anak bangsa kita yang kita dulu adalah satu tamadun yang sangat hebat. Satu peradaban yang mana dikunjungi oleh seluruh dunia, diperlukan oleh seluruh dunia pada ketika itu. Jadi itu nak kata kos ke apa, itu di samping kerja mereka lah. Yang bila buat drama-drama Melayu pukul 7 tu boleh pula kan. Jadi kita perlu untuk idea-idea baru ni kita ketengahkan idea-idea yang berkisarkan tentang sejarah. Kita tak jumpa lagi lah filem-filem seperti itu di negara kita Malaysia. InsyaAllah kita doakan supaya ada usaha untuk membuat ataupun filem-filem seperti ini. Baik, jadi waktu serangan yang dilancarkan oleh askar-askar Portugis itu dicatatkan dianggarkan seramai 30,000 tentera yang ada mempertahankan Melaka. Baik, ada 30,000 30,000 tu satu jumlah yang agak ramai lah. Dan sebahagian daripadanya adalah tentera Islam dari wilayah taklukan Melaka yang lain. Contohnya Perlak, kerajaan Samudra Pasai, kerajaan yang ada di Jawa. Jadi kerajaan-kerajaan Islam yang ada ni turut berada di Melaka untuk mempertahankan Kota Melaka. Jadi Melaka itu bukan sekadar satu kerajaan biasa, dia jadi kerajaan pusat yang mana di bawah Melaka itu sendiri ada kerajaan-kerajaan kecil yang lain yang ditawan dan dijadikan kerajaan di bawah payungan Melaka itu sendiri. Contohnya ada kerajaan-kerajaan yang ada di Kepulauan Sumatera, kerajaan-kerajaan di Jawa, itu antara itulah. Jadi kerajaan-kerajaan itu dikatakan mereka itu anak-anak raja kerajaan itu dihantar ke Melaka untuk menuntut ilmu Islam pada ketika itu. Jadi anak-anak mereka ataupun raja-raja mereka memang akan pergi ke Melaka menjalankan hubungan diplomasi dan sebagainya. Jadi sebab itulah dalam 30,000 angkatan tentera itu bukan semuanya berbangsa Melayu sahaja, bukan orang Melaka sahaja, tapi ada juga tentera Islam yang datang dari wilayah lain seperti India, Jawa, Rom dan Turki. Jadi seperti yang anda katakan sebelum ni, Melaka ini sezaman dengan Turki Osmaniyah, iaitu secara spesifiknya di zaman pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Mehmed II. Yang sezaman dengan waktu tu, kalau Sultan Mehmed II tu sezaman dengan Sultan Muzaffar Shah. Bukan. Sultan Mansur Shah. Mansur Shah selepas Muzaffar Shah. Baik, lepas tu tentera Islam ataupun tentera-tentera ini mereka ni tak menganggap bahawa serangan Portugis ini semata-mata untuk merebut wilayah, tetapi semangat jihad untuk mempertahankan Islam. Jadi bila mana Portugis menyerang Melaka, tentera-tentera ataupun orang-orang pedagang-pedagang Islam yang ada di Melaka pada ketika itu dia tak anggap yang Portugis ini nak kaut keuntungan Melaka sahaja, tapi mereka anggap bahawa ini adalah satu seruan jihad untuk mempertahankan kesucian Melaka sebagai salah satu tempat menjadi tempat perkembangan Islam
di tanah di Kepulauan Melayu pada ketika itu. Jadi ini mereka anggap sebagai satu seruan jihad untuk mereka mempertahankan Islam. Baik. Jadi bawah ni gambar tentang kelengkapan tentera Melaka menurut catatan Portugis lah. Dia ada dia punya pakaian pun dah handsome kan. Lepas tu ada dia punya tengkoloknya, ada dia punya anak panah, busur, meriam kecil. Meriam kecil ni yang kita katakan apa, lela rentaka tu lah. Ada baju perisai, ada pedang, ada sendapangnya. Jadi lengkap. Persenjataan mereka itu lengkap dalam menghadapi musuh. Baik. Alright, alhamdulillah kita selesai. Kita dah selesai bicara tentang apa yang Melayu Melaka ini ada. Jadi bila kita sembang tentang itu, pasti kita akan rasa pening sebentar. Bila mana Melaka ini ada keseluruhan teknologi yang begitu canggih, ada persenjataan yang kukuh, ada empire yang hebat, bagaimana Melaka ini boleh jatuh ke tangan Portugis? Yang mana dikatakan Portugis itu dia punya bilangan tenteranya sedikit daripada kota Melaka, tentera Melaka itu sendiri. Baik, jadi untuk ini saya akan pecahkan kepada 10 faktor kekalahan tentera Melaka pada ketika itu. Baik, jadi yang pertama 10 faktornya, yang pertama ialah penyakit al-wahan, iaitu satu penyakit yang telah disebutkan oleh baginda Nabi SAW bahawa umat akhir zaman ini dia akan cinta dunia dan takut mati. Itu penyakit al-wahan. Jadi apabila Melaka ini dia dilimpahi dengan kekayaan yang melimpah ruah, kegemilangan, dia punya perdagangan pesat, pelabuhannya kaya, maka ramai pada kalangan orang-orang Melaka ini ditimpa penyakit wahan, iaitu cinta dunia dan takut mati. Harta mereka ni terlampau banyak, sampaikan setiap pada orang Melaka itu ada beberapa biji rumah, ada kapal yang tersendiri, simpan emas dan sebagainya. So daripada penyakit wahan inilah timbulnya satu penyakit wahan ni bukan penyakit fizikal, dia penyakit lebih kepada dalaman lah, spiritual kita. So daripada penyakit wahan inilah yang akan timbulnya sifat sombong, sifat zalim, angkuh, mengabaikan jihad, pengkhianatan, dendam, rasuah dan sebagainya. Jadi penyakit wahan ni. Jadi dalam soal contohnya rasuah, dalam rasuah itu sendiri dikatakan di pelabuhan-pelabuhan Melaka, iaitu yang menjaga pelabuhan itu Syah Bandar. Ada daripada pegawai-pegawai Melaka itu yang mengambil suapan, mengambil advantage atas mereka punya skop tugasan itu. Jadi bila berlakunya rasuah-rasuah ini, maka Melaka pada ketika itu walaupun secara zahirnya dilihat hebat, tapi dalaman mereka itu dah dikotori dengan penyakit al-wahan ini. Baik, itu yang pertama lah, faktor kekalahannya. Lepas tu kita pergi pula kepada faktor yang kedua, iaitu pengalaman perang Portugis. Baik, jadi serba-serbi sedikit tentang sejarah kerajaan Portugis ini. Kalau kita tengok peta yang terakhir lah. Baik, ini peta dunia. Baik, jadi Portugis ini berpusat di sini. Yang berwarna kuning ni iaitu Eropah punya. Jadi Portugis ini yang kecil ni. Dan dalam satu ini, iaitu bawah ni adalah Selat Gibraltar yang menghubungkan dengan benua Afrika. Jadi Portugis ini dia sebelum menjadi sebuah kerajaan Portugis yang ada dia punya raja, ada dia punya pemerintahan yang stabil. Mereka ini sebenarnya ada sangat berkait rapat dengan pemerintahan Islam di Andalusia pada ketika itu. Jadi pemerintahan Andalusia ni sejarah ringkas dia adalah lahir daripada kerajaan Umayyah juga. Umayyah yang first tu berpusat Damsyik atau di Syria di sini, yang anak panah ni. Jadi bila mana kerajaan Umayyah ini jatuh melalui pemberontakan kepada kerajaan Abbasiyah, jadi sebahagian daripada pewaris mereka itu lari menerusi utara Afrika ini sampailah ke Morocco. Kalau sekarang ni kita panggil Morocco lah, iaitu bawah Portugal ni, bawah Spain. Jadi ini sebahagian terusan ini, strait ini adalah di bawah jajahan takluk kerajaan Umayyah pada ketika itu. Jadi bila mana kerajaan Umayyah jatuh, sebahagian daripada pewaris Umayyah ini
bekerjasama dengan orang-orang di sekitar Morocco ini untuk menakluk kawasan Portugal ataupun Spain ini, yang mana pada ketika itu di bawah kerajaan Visigoths. Visigoths ni kerajaan panggil macam kerajaan apa panggil? Dia bukan macam London, tapi kerajaan-kerajaan yang agak gasar lah, orang-orang gasar. Di perkara itu Visigoths ni dikatakan dikatakan sangat-sangat zalim, yang mana mereka membunuh orang-orang Kristian, membunuh orang-orang Yahudi, tidak berlaku adil dan sebagainya. Jadi mereka ini, penduduk-penduduk di Spain ini memang mengharapkan pemerintahan yang adil. Sebab itulah bila kerajaan masuk, Islam dapat berkembang, dapat menakluki satu persatu wilayah di Spain ini dan di Portugal, dan mengembangkan kerajaan Islam Andalusia ataupun kerajaan Umayyah II yang berpusat di Andalusia ini. Baik, jadi secara ringkas bila mana Andalusia ini juga dia punya usia hampir 8 abad, hampir 800 tahun dia berdiri. Bila mana Andalusia ini bila dah hebat adalah dia punya tu, dalam waktu yang sama pada zaman Eropah ini berlakunya zaman gelap. Kita belajar sejarah zaman gelap Eropah, iaitu zaman di mana Eropah ini ditindas dengan sistem feudalnya, ditindas dengan Kristian Katolik gerejanya kan. Jadi pada ketika itu dalam masa yang sama di Andalusia ini berlakunya satu perkembangan ataupun kita panggil golden age lah dalam Islam. Di sini Abbasiyah ada golden age juga, di Andalusia pun ada golden age of Islam, zaman keemasan Islam. Jadi hasil daripada zaman keemasan itulah yang memberi implikasi yang sangat hebat kepada zaman gelap Eropah, bila mana mereka mereka bertransformasi daripada zaman gelap itu ke zaman Renaissance. Zaman Renaissance ni macam-macam lah, yang berpusat di Venice dan sebagainya. Mereka pulihkan balik sistem pemerintahan, pulihkan balik tamadun-tamadun mereka. Jadi bila mana mereka dah berkuasa, mereka dah ada keupayaan, mereka membentuk kuasa-kuasa dan mereka secara pelan-pelan mengatur strategi untuk menakluk balik wilayah Islam Andalusia ini. Pada ketika itu bila kita sebut bila mana tamadun ini berdiri, dia akan ada penamat ataupun tarikh akhir lah ataupun zaman kejatuhannya. Jadi bila mana zaman kejatuhan Andalusia ini, satu persatu wilayah Islam dirampas dan juga orang-orang Islam dibunuh, diseksa dan sebagainya, sampailah kerajaan Kristian Spanyol dan Portugal pada ketika itu dapat mendominasi kawasan ini. Baik, bila mana mereka dah dominasi, sebenarnya dalam Eropah ini juga ada kerajaan-kerajaan Kristian yang lain, yang mana mereka bersatu membentuk satu perjanjian ataupun satu kongres lah kita panggil, yang mana dipanggil sebagai Reconquista. Reconquista ni adalah satu usaha untuk menakluk ataupun menawan kota-kota ataupun kawasan-kawasan milik orang Islam dan menjarah mereka dengan semangat jihad yang dilontarkan oleh kaum-kaum Kristian. Kita Islam ni panggil jihad lah, tapi jihad definisi Kristian itu, jihad mereka itu nak membalas dendam balik kepada orang-orang Islam yang telah sedikit sebanyak melawan ataupun menumpaskan mereka pada sejarah yang lalu. Jadi daripada sejarah inilah, Reconquista inilah, Melaka ini menerima tempias daripada agenda-agenda Reconquista yang dirangka oleh Portugal, Spain dan kerajaan-kerajaan Kristian yang berada di Eropah pada ketika itu. Baik, jadi bila mana yang ini adalah atas Afrika ini adalah laut yang ada inilah. So di sini ada Selat Gibraltar, Lautan Atlantik, ni Lautan India. Jadi mereka ini, Portugal dan Spain, mereka ini waktu itu mereka juga agak bersaing untuk meluaskan imperialisme ataupun jajahan mereka. Jadi disebabkan persaingan itulah mereka membuat satu perjanjian yang dipanggil sebagai Tordesillas. Perjanjian Tordesillas ini membahagikan kawasan-kawasan taklukan Spain dan juga Portugal. Portugal dan Spain. Daripada perjanjian Tordesillas inilah yang menjadikan Spain ini diberi keutamaan untuk menjarah ataupun meluaskan dia punya jajahan kepada barat, iaitu kawasan Amerika Selatan, dan Portugal ini diberi kelulusan untuk menakluk kawasan-kawasan di timur,
iaitu India, Melaka dan sebagainya. Sebab itulah kita tengok Spanyol ini dia banyak menakluk tamadun-tamadun di Amerika Selatan. Contohnya tamadun Inca, tamadun Aztec dan sebagainya. Sampailah mereka ini, kalau kita baca lebih lanjut, ada dosa-dosa besar mereka lah, Spanyol ini, yang menghapuskan tamadun-tamadun yang wujud di dunia pada ketika itu. Sebab itulah kita tengok Spanyol ini banyak, dia punya kawasan jajahan ni banyak di sebelah barat dan juga di Filipina. Sebab Filipina kan dia sebelah dengan lautan Pasifik. Jadi lautan Pasifik lah yang menghubungkan antara Amerika dan juga Filipina. Yang ada tengah-tengahnya ada Hawaii itulah. Jadi sebab itulah kita baca sejarah Christopher Columbus, iaitu dia Christopher Columbus ini adalah pelayar Spanyol pertama yang menemui benua Amerika ini. Baik. Jadi hasil daripada itu, agenda Reconquista yang dirangka itu, mereka ini tak boleh nak lalu kawasan tengah-tengah ni. Laut-laut ni tak boleh nak lalu. Sebab apa? Sebab laut-laut ini dikuasai oleh tamadun-tamadun Islam, iaitu yang sini ada tamadun Mamluk, kerajaan Islam Mamluk. Lepas tu atas ni ada kerajaan Abbasiyah. Yang Abbasiyah ni kuat lah. Bawah ni juga ada pelabuhan-pelabuhan Islam. Mereka tak boleh nak lalu kawasan ni. Ni Laut Merah, tak boleh nak lalu. Sebab apa? Dikuasai oleh kerajaan Islam. Sebab itulah Portugal dia cuba mencari satu laluan alternatif lain, yang mana mereka ini berlayar di pesisiran pantai, di pesisiran barat pantai benua Afrika ini, tepi-tepi ini belayar sampailah mereka jumpa ke hujung sekali benua Afrika ini, iaitu di Afrika Selatan, ataupun nama tempatnya Tanjung Harapan. Di Tanjung Harapan lah sebab diberikan nama sebab apa? Menjadi harapan baru kepada Portugal dan Spain untuk meluaskan jajahan mereka. Daripada Tanjung Harapan inilah mereka berlayar ke atas balik menemui India, selatan India ni, dan mereka berjaya untuk sampai ke Kepulauan Melayu. Baik, itu secara ringkas lah. Baik. Jadi kita pergi kepada yang kedua. Jadi sebab itulah Portugis ini dia dapat develop ataupun dapat satu pengalaman yang banyak dalam menghadapi peperangan dengan selain daripada Melaka, iaitu peperangan dengan India, peperangan dengan negara-negara lain. Jadi sebelum peperangan Melaka, Portugis memang banyak ada peperangan seperti di Goa, selatan India, sampailah mereka ini boleh menumpaskan Pakatan Osmaniyah, Mamluk dan juga Calicut. Calicut dengan tentera yang kecil. Sebab mereka ada strategi, ada pengalaman. Jadi berdasarkan pengalaman itu, Portugis guna sebaiknya untuk menumpaskan musuh-musuh mereka. Jadi sebelum mereka itu dapat, itu adalah poin nanti saya akan ceritakan. Jadi daripada pengalaman perang inilah mereka dapat bina balik kekuatan fizikal dan mental mereka. Dan Melaka, dan kita kalau Melaka ini dia tak banyak terlibat dengan peperangan. Jadi mereka ini tak banyak sangat pengalaman dalam berdepan dengan peperangan. Jadi sebab itu menjadi satu advantage kepada Portugis dalam menakluk kota Melaka. Baik. Faktor yang ketiga iaitu posisi Portugis sebagai penyerang. Baik, dalam perang, pihak yang menyerang memiliki kelebihan psikologi berbanding pihak yang bertahan. So bila kita ada dua pihak di sini, iaitu pihak penyerang, siapa yang menyerang, dan juga pihak yang diserang, iaitu siapa yang bertahan. Jadi penyerang iaitu Portugis, mereka bila menyerang, mereka ini bukannya bawa family ke, bawa harta-harta mereka. Mereka bawa sekadar kelengkapan perang, bawa kapal-kapal, bawa diri, tenaga mereka untuk menghadapi peperangan. Tapi sebaliknya, pihak yang diserang ataupun pihak yang bertahan ini, mereka terpaksa untuk menggadai harta, terpaksa untuk mempertahankan family, keluarga mereka daripada pihak yang menyerang. Jadi sebab itulah sebahagian daripada tentera-tentera Melaka ataupun orang Melaka itu sendiri, dia ada pertimbangan lain. Contohnya nak melarikan diri ataupun membelot. Dia tak sanggup untuk berkorban dalam menghadapi peperangan. Jadi itu advantage Portugis lah sebagai posisi penyerang. Baik, ini adalah kapal-kapal Portugis
Jadi bila kita tengok kapal Portugis ini ataupun kapal-kapal Spanyol, di layar-layar mereka itu ataupun bendera mereka itu memang terpapar jelas lambang salib. Lambang salib ni disebabkan agenda Reconquista tu lah yang saya katakan, untuk sebagai agenda orang Kristian untuk menakluk orang-orang ataupun menakluk orang-orang Islam, menyerang orang-orang Islam. Mereka nak tebus balik dendam kesumat yang mereka simpan sejak sekian lama. Jadi sebab itulah kita tengok banyak sangat bendera-bendera salib di sini. Baik. Lepas tu yang keempat ialah Raja Portugis berhabisan melabur dalam usaha untuk menakluk Melaka. Baik. Jadi Raja Portugis pada ketika itu ialah King Manuel I, iaitu Raja Portugal lah. Dia melabur dengan pelaburan yang tinggi. Dia biaya kos-kos kapal, dia belikan kelengkapan perang, dia bayar tentera upahan dan lain-lain semata-mata untuk menawan Kota Melaka pada ketika itu. Jadi bila ada pernyataan seperti ini, jelaslah bahawa Melaka pada ketika itu adalah satu kota yang sangat-sangat bernilai dan sangat-sangat diimpikan oleh orang-orang lain untuk menakluk kota tersebut. Jadi sebab itulah apabila Portugis hampir tewas bila mana mereka ini melawan serangan Melaka, sampaikan ada beberapa orang panglima perang Portugis yang suruh Alfonso de Albuquerque ini batalkan niat menakluk Melaka. Tapi Alfonso de Albuquerque ini bertegas tak nak untuk batalkan, dia nak teruskan misi tersebut sebabkan tak berbaloi lah kalau misi tersebut dibatalkan. Sebab apa? Sebab Raja Portugis ini dah berlabur banyak sangat harta untuk menawan Kota Melaka. Jadi selain daripada itu juga, contohnya Christopher Columbus juga ditaja, disponsor oleh Raja Spanyol dan Raja Portugal untuk meluaskan ataupun mencari tanah-tanah jajahan baru di Amerika dan Amerika Selatan. Baik. Ini lakaran ilustrasi King Manuel I lah, King of Portugal. Lepas tu faktor yang kelima iaitu ketokohan Alfonso de Albuquerque. Jadi Alfonso de Albuquerque ini dia bukanlah calang-calang orang lah. Dia bukan kaling-kaling juga. Bila mana Alfonso de Albuquerque ini dicatatkan oleh siapa-siapa yang pernah bersemuka bekerja dengan beliau, Alfonso ni dia sikap dia licik. Dia juga pintar dalam strategi perang serta dia ada kekuatan mental dan emosi. Ini kelebihan yang ada pada Alfonso de Albuquerque. Jadi Alfonso ni kiranya macam orang kuat lah. Orang kuat. Bawah Alfonso itu ada lagi panglima-panglima yang lain. Dia jadi macam kalau kita panggil level kita tu panglima angkatan tentera lah. Macam kita punya sistem sekarang kan. Angkatan tentera kita ada panglima angkatan tentera udara, ada panglima angkatan tentera darat, ada panglima angkatan tentera laut. Jadi antara tiga-tiga orang panglima ni ada seorang panglima yang dilantik mengetuai tentera itu, iaitu panglima angkatan tentera ATM itu sendiri. Jadi macam itulah Alfonso de Albuquerque ini ketua panglima itu. Beliau juga banyak menghabiskan masanya berperang di laut dan juga di darat. Jadi Alfonso ini bukan sekadar perang di laut, tapi dia juga sangat-sangat hebat berperang di darat. Dia punya otak merangka strategi yang luar biasa, strategi yang kena pada realiti pada ketika itu. Alfonso juga diberi gelaran Kaisar Timur sebab ketokohannya itu melayakkan setara selevel dengan seorang kaisar ataupun maharaja lah. Tapi beliau hanyalah seorang pembesar, beliau hanyalah seorang pegawai tinggi lah, bukan taraf-taraf maharaja. Lepas tu Alfonso ini juga digelar sebagai Lion of the Seas, iaitu singa di lautan. Sebab apa? Sebab dia ni genius dalam berperang di laut. Kalau kita nak tengok strategi-strategi perang ni, kalau filem yang paling dekat dengan kita tu lah Pirates of the Caribbean tu. Kita dapat tengok lah macam mana strategi itu macam filem je lah. Tapi adalah strategi-strategi yang ditunjukkan dalam filem itu. Bila mana nak tembak meriam, bila mana nak berlayar, bila mana nak menyerang darat dan sebagainya. Ya, ini lakaran Alfonso de Albuquerque lah. Baik. Sekejap minum air.
Baik. Faktor yang seterusnya iaitu faktor yang keenam, iaitu kelemahan Sultan Melaka. Baik, jadi seperti yang disebut sebelum-sebelum ni, Sultan Melaka pada akhir pemerintahan Melaka ketika itu iaitu Sultan Mahmud Shah. Jadi Sultan Mahmud Shah ni dikatakan dia ini memiliki sikap yang negatif, seperti kejam dan terburu-buru dalam melaksanakan hukuman. Iaitu contohnya yang paling dekat peristiwa pembunuhan Tun Mutahir dan juga ahli keluarganya. Ini peristiwa yang berkait dengan fitnah lah. Fitnah yang dilemparkan oleh pembesar-pembesar kepada keluarga Tun Mutahir, dan bila mana Sultan Mahmud Shah ni mendengar, dia terus hukum tanpa tabayun dulu apa yang terjadi sebenarnya. Jadi tak silap saya dalam MAS Studios ada seorang speaker menceritakan tentang kisah ni. Jadi antum boleh tengoklah di MAS Studios. Jadi bila mana jadi macam tu, pemimpin yang menghukum terus tanpa meneliti, dia agak tergesa-gesa lah dalam melaksanakan hukuman. Lepas tu bagi dia juga ada curang dengan isteri Tun Biajit, iaitu salah seorang pembesarnya. Curang dengan isteri pegawai sendiri. Itu tara-tara Sultan tu. Dan sikap ini sangat berbeza dengan Sultan Melaka sebelumnya yang terkenal dengan ketokohan dan kebaikan. Jadi Sultan Melaka, Sultan Mahmud Shah ni juga sikapnya nak kait ataupun dia sangat-sangat kontradik lah dengan sikap-sikap Sultan Melaka yang sebelum-sebelum ni. Seperti Sultan Mansur Shah, Sultan Muzaffar Shah yang sangat-sangat hebat dalam mengembangkan Kota Melaka. Baik. Lepas tu yang ketujuh, pengkhianatan para pembesar Melaka. Baik. Jadi bukan sekadar orang lain ataupun Portugis yang sangat anti dengan Sultan, iaitu kalau kita baca sebelum Portugis berniat untuk attack Melaka ini, Portugis sebenarnya telah sampai ke Melaka dan menawarkan kepada Sultan untuk bekerjasama dengan Portugis. Tapi pada ketika itu Sultan menolak, dan Sultan menangkap orang-orang Portugis ini disebabkan Sultan Melaka telah mendengar keluhan dan aduan daripada orang-orang Islam yang di Melaka pada ketika itu, sebabkan Portugis ini ada niat yang tak elok, ada niat untuk menyerang Kota Melaka. Jadi sebab itulah Sultan ambil tindakan awal menangkap orang-orang Portugis yang awal tu, tapi Alfonso berjaya untuk larikan diri. Sebab lepas tu baru berlaku siri peperangan ini. Jadi pengkhianatan para pembesar Melaka, jadi kepada Sultan itu bukan sekadar Portugis yang tak senang dengan Sultan, tapi para pembesar ada juga yang tak senang dengan Sultan Melaka ini, yang membawa kepada pembelotan beberapa pembesar Melaka. Jadi bila Sultan Melaka ni dia ada sikap yang tak elok, pemimpin yang ada sikap-sikap yang negatif, jadi orang-orang bawah dia akan ada perasaan yang tak suka, perasaan dendam dan sebagainya, dan hasil daripada itu membawa kepada pembocoran maklumat sulit pertahanan Melaka daripada mereka-mereka inilah kepada pihak Portugis. Jadi kita boleh ambil iktibar lah, pemimpin ni kena baik dengan orang bawah, kena ada satu jalinan yang erat, persefahaman. Lepas tu yang ke-8, Portugis mendapat sokongan pedagang asing di Melaka. Baik, jadi pedagang asing ni pedagang asing yang bukan Islam lah, yang berasal daripada China dan India, yang memberikan bantuan kepada Portugis. Baik, jadi kita pergi kepada slide sebelum ni ada juga kita. Baik, pengkhianatan daripada dalam baca yang tu. Jadi ada seorang pembesar Melaka iaitu Uti Mutiraja, dia punya nama lah. Dia ini salah seorang pembesar yang jaga kawasan Upih. Upih ni salah satu kawasan di Melaka ketika itu. Dia seorang lelaki berusia 72 tahun. Dia orang yang paling kaya setelah Sultan Melaka. Dia ada banyak wang, banyak hamba, dan keluarga family dia pun berkhidmat untuk dia juga. Dan dia ada lebih daripada 10,000 lelaki yang berkhidmat untuk dia. Jadi dia ni dia pun tak senang dengan Sultan. Dia ada perasaan dendam dengan Sultan. Jadi sebab itulah dia pun buat perjanjian rahsia dengan Alfonso de Albuquerque. Dan dia ni orang Jawa, Uti Mutiraja ni. Dan pada hasil perjanjian rahsia dengan Alfonso itu, orang-orang Jawa di bawah kuasa, di bawah dia punya pentadbirannya, tak turut berperang atas arahannya.
So bila mana kita baca tadi ada 30,000 orang tentera Melaka yang mempertahankan Melaka. Jadi tentera-tentera orang-orang Jawa ni tak turut berperang mempertahankan Melaka sebab apa? Sebab mereka dah membelot dia punya ketua tu lah, Uti Mutiraja ni. Selain daripada Uti Mutiraja ni, Nina Catu Nina Catu ini juga adalah orang India. Dia juga memberi sokongan kepada Alfonso sejak hari pertama Portugis tawan Jambatan Melaka. So hasilnya kawasan-kawasan orang Pegu, Jawa dan Keling, mereka ini takkan dikacau lah, dan harta-harta mereka takkan diusik oleh Portugis. Ini dia punya macam perjanjian fair to fair lah. Lepas tu ada juga pedagang-pedagang Cina yang bersahabat dengan Alfonso ini, dia bagi bantuan kepada Alfonso Albuquerque, bagi perahu, bagi jong kepada pihak Portugis dalam usaha untuk menawan Kota Melaka. So kita dapat tengoklah perkhidmatan daripada dalam ini antara faktor-faktor yang sangat kuat mendorong kepada kejatuhan Kota Melaka. Bila mana ada orang dalam ni, itu yang susah tu. Kita tak dapat nak detect siapa yang sebenarnya yang membelot kepada kerajaan kita. Baik. Alright. Ini lepas tu maklumat sulit pertahanan Melaka dibocorkan. Jadi disebabkan kesombongan Sultan, Gubernur tak tahan lagi untuk menyerang disebabkan perolehan maklumat terperinci Kota Melaka ini. Ini ayat daripada salah satu manuskrip orang Portugis. Lepas tu ketua-ketua orang Cina memberikan maklumat tentang kekuatan angkatan tentera Melaka. Mereka juga membandingkan kuasa Portugis yang begitu kecil berbanding Melaka seperti 1/19. Melaka boleh disekat melalui kepungan. Jadi rasa-rasa ni telah dibocorkan. Orang-orang Cina ni dia bagi tahu dekat orang-orang Portugis bila cara nak kalahkan Melaka boleh buat kepungan, boleh buat sekatan. Bila terjadinya kepungan, bekalan-bekalan makanan, bekalan bahan asas tak dapat masuk ke Kota Melaka, yang mana rata-ratanya Kota Melaka ini sebelum ini menjadi pelabuhan antarabangsa, menerima pelbagai barang-barang. Jadi Melaka sebenarnya banyak bergantung kepada pelabuhan itulah. So bila mana Portugis ini menyerang Kota Melaka dan menyekat Kota Melaka, so kapal-kapal tak boleh untuk berlabuh di Kota Melaka. So itu salah satu teknik yang digunakan Portugis lah. So kita dapat tengok siapa duri dan daging yang ada dalam kerajaan Melaka ini. Itu sejarah yang perlu kita tahulah. Sebab apa Melaka ini boleh jatuh ke tangan Portugis. Baik, so seterusnya yang faktor ke-9, Sultan Melaka ini tak melakukan persediaan perang yang rapi. So Portugis dia nyatakan antara kelemahan Sultan Melaka ni, baginda tak sediakan sebuah kota pertahanan kepada Kota Melaka. Kota pertahanan berfungsi sebagai kota satelit yang sangat penting dalam mempertahankan sesebuah kerajaan. So Melaka ini dia adalah satu kota yang mana kota utama dia itu memang ada sekali dengan pelabuhan. Dia tak asing kota pelabuhan, lepas tu kota utama. Jadi sebab itulah bila mana Melaka ini di-attack, pelabuhan itu di-attack, kota Melaka yang berpusat kota Melaka itu sendiri berada dekat dengan Pulau Melaka, dan sebab itulah juga tak mampu untuk mempertahankan serangan-serangan yang dibuat oleh pihak Portugis. So Alfonso de Albuquerque berkata, Melaka adalah sebuah kota yang besar dan ianya kelihatan sukar ditawan. Hal ini akan menjadi kenyataan sekiranya Sultan memiliki sebuah kota yang lain yang dia boleh perkukuhkan. Namun dia tidak memilikinya. Jika dia kehilangan Melaka, dia akan mengalami kehilangan yang mutlak. Jadi betul lah apa yang dikata oleh Alfonso ini, bila mana Sultan Mahmud Shah kehilangan Melaka, dia tak ada dah kerajaan-kerajaan lain yang mana dia boleh menumpang teduh. So dia perlu lari ke tempat lain. Dia tak ada istana yang kedua ke, yang ketiga ke, tak ada. Sebab itulah itu salah satu kesilapan Melaka lah, yang mana dia punya kota itu memang bersekali dengan pelabuhan, benteng-benteng dan sebagainya. Dan yang nombor yang ke-10, faktor yang agak penting juga bagaimana Melaka ini boleh jatuh, iaitu penaklukan pelabuhan-pelabuhan di India. So sebelum Portugis dia melaksanakan agenda untuk menawan Melaka ini, mereka ini menawan beberapa buah pelabuhan di India dulu, seperti di Diu, Calicut dan juga di Goa. Sebab itulah mereka ini dapat kukuhkan mereka punya tentera, pangkalan tentera yang strategik. So kita tengok map kejap. Baik. Jadi Portugis
daripada laluan sebentar tadi, mereka bila mana mereka mengatur laluan untuk menyerang Melaka, mereka ini dia punya pangkalan yang sebetulnya ataupun negara mereka lah sangat-sangat jauh daripada Melaka. Di sini perlu berlayar beratus-ratus ribu kilometer untuk sampai ke kota Melaka. Jadi sebab itulah mereka ini menawan dulu kota-kota ataupun pelabuhan yang berada di India. Iaitu India sinilah yang dekat saja dengan kota Melaka. So apa-apa masalah, bekalan ke apa, maka mereka boleh refer kepada pangkalan yang telah ditawan di sini. Baik. Jadi sebelum mereka menawan kota Melaka, mereka juga menghadapi pertempuran perangan yang sengit dengan kerajaan sebahagian daripada tentera Osmaniyah, tentera Mamluk dan juga tentera Calicut. Jadi Calicut ini sebuah tempat di India yang sebuah pelabuhan jugalah, yang mana agak kaya juga. Jadi bila mana Portugis sebelum menawan Melaka, Portugis pun membuat diplomasi berunding dengan Calicut ini untuk menghalau orang-orang Islam yang berdagang di situ. Jadi bila mana Calicut dengar, dia pun tak berhatilah. Apa pasal pula nak halau kan? Mereka ini dah berdagang di Calicut sejak sekian lama. Orang-orang Melayu Islam, orang-orang Islam, banyak perdagangan mereka itu membawa hasil yang begitu lumayan kepada Calicut. Jadi bila mana Portugis ini tiba-tiba datang, baru nampak muka, tiba-tiba suruh halau orang lama kan. Jadi itulah, sebab itulah kerajaan-kerajaan yang lain ini sangat-sangat benci kepada orang-orang barat. Mereka ini ada agenda muslihat yang tersembunyi. So ini ataupun orang-orang India ni menawan, bergabung dengan beberapa tentera daripada kerajaan-kerajaan Osmaniyah, kerajaan Turki, kerajaan Mamluk, melawan tentera Portugis ini. Tapi yang ajaibnya, Portugis ini menang melawan pakatan-pakatan tersebut. Sebab itulah Portugis ini dapat menawan sebahagian kota-kota yang berada di selatan India ini dan menjadikan pangkalan Portugis, tentera sebagainya, dan menyebarkan agama-agama Kristian di sinilah, menyebarkan dia punya glory, gospel dia punya salah satu words untuk menyebarkan Kristian tu. Daripada sinilah pangkalan itu mereka dapat mempersiapkan dia punya tentera, mempersiapkan kapal-kapal untuk menyerang kota Melaka. Baik. Sebab itulah mereka dapat menawan kota Melaka. Mereka ada satu tempat untuk mereka backup tempat menawan kota Melaka itulah. Baik. Jadi itu sajalah 10 faktor yang kita telah bincangkan. Macam mana Melaka ini boleh jatuh ke tangan Portugis, yang mana mereka ini dahlah jumlah yang kecil, berlayar beratus-ratus kilometer, tapi akhirnya dapat menewaskan kota Melaka itu sendiri. Jadi kita punya bicara sejarah ni, alhamdulillah kita tamat di sini. Dan daripada siri yang pertama kita telah bincangkan tentang bagaimana Melaka ini boleh terbentuk, sampailah zaman-zaman kemajuan perkembangan Melaka, dan sampailah malam ini kita telah bincangkan aspek ataupun faktor-faktor yang mendorong kepada kejatuhan Melaka. Baik, jadi daripada keseluruhan cerita Melaka ini sebenarnya dia membentuk Malaysia kita pada hari ini. Jadi Melaka ini membentuk Malaysia kita kepada hari ini disebabkan hampir daripada seluruh semenanjung Malaysia pada ketika itu menjadi wilayah taklukan Melaka. Jadi bila Melaka ini jatuh, kerajaan Islam yang bangkit selepas Melaka ialah kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh bila Melaka ini jatuh, kerajaan Aceh ini bangkit sebagai satu kerajaan Islam yang kuat, bangkit sebagai pusat pelabuhan yang menggantikan Melaka, dan mengumpulkan kekuatan-kekuatan Aceh untuk menyerang kembali Portugis yang bertapak di Melaka. Aceh ni serang balik untuk menawan balik kota Melaka, tapi dalam beberapa siri tak ada yang berjaya dan tak berjaya. Sebab Portugis ini bila dapat masuk ke kota Melaka, mereka membina benteng-benteng, kubu-kubu pertahanan, iaitu Formosa contohnya. Mereka merobohkan istana-istana, merobohkan Masjid Agung Melaka, dan daripada sisa puing-puing bangunan itu mereka dirikan satu tembok yang mempertahankan Melaka, yang mana hasil ataupun tenaga yang digunakan untuk membina tembok itu adalah orang-orang Melaka, tawanan-tawanan Melaka itu sendiri. Baik, jadi selain daripada itu juga berlaku pembunuhan yang kejam. Portugis juga membunuh orang-orang Melaka, menawan orang-orang Melaka, sebab mereka ini bukan sekadar menawan tapi nak menjalankan agenda kristianisasi. Bila mana siapa-siapa yang tak nak
masuk Kristian, tak nak dibaptiskan, maka mereka akan dibunuh dengan kejam, dan macam-macam lagi lah yang Portugis ini buat kepada orang-orang Melaka ketika itu. Jadi ini adalah satu sejarah yang perlu diingati, khususnya kepada anak Melayu seperti kita, yang mana sejarah ini adalah salah satu sejarah kegemilangan kita dan juga sejarah yang menyedihkan buat kita. Cuba bayangkan kalau Istana Melaka itu ataupun Masjid Agung Melaka itu masih berdiri sehingga kini. Cuba bayangkan kapal-kapal jong Melaka yang besar itu masih ada sehingga kini. Agaknya apa realiti sebenar Malaysia ketika itu? Adakah Malaysia ini masih menunduk kepada imperialisme yang lain ataupun menjadi satu kuasa besar yang digeruni? Baik, tapi semua yang tercatat dalam sejarah ini adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hikmah yang perlu kita pelajari, ada pengajaran dan iktibar yang perlu kita ambil. Jadi wallahu alam, saya buka kepada persoalan. Kalau ada persoalan yang ingin diajukanlah daripada para penonton. Baik. Tak ada soalan sebelum kita pergi lebih lanjut, anak-anak sebenarnya nak ambil gambar. Sebab ini siri yang terakhir. Jadi nak minta untuk kalian buka kamera lah. Buka kamera, kita nak ambil gambar sikit. Baik. Tak ada soalan Kalau tak ada soalan, nak stop sharing ni. Kita stop sharing lah. Baik. Alright. Boleh buka kamera semua? Nak ambil gambar. Kita nak letak sebagai laporan kita punya kerja khusus lah. Sebab sekarang ni semua kena ada bukti. Baik, muka Zafran dah nampak. Daniel, Fakih, Alif. Ni Alif Hafiza ke ni? Ya, ya. Oh, buka kamera Zat. Ambil gambar. Sekejap kita setting ambil gambar sekejap. Nah. Alright. Oh, memang tak nak buka kamera Tak apa lah. Alright. Satu, dua. Alright. Baik. Terima kasih Zafran. Baru nampak muka sebelum kita duk cakap-cakap. Baik, jadi itu sajalah untuk malam ni. Kalau ada lagi perkongsian lain kita akan buatlah kalau ada insya-Allah. Dan apa yang baik itu datang pada Allah. Apa yang kelemahan yang buruk itu datang pada diri anda sendiri. Jadi insya-Allah kita sama-sama banyakkan membaca tentang sejarah kita. InsyaAllah ini ada recording Nanti anak akan share link recording kepada semualah di status dan di grup-grup insyaAllah. Jadi wallahu alam, boleh tamatkan recording.